Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera pada kawan-kawan kenalan saya. Malam ni saja nak buat video sikit, nak cakap hal COVID ni lah. Kan? Kita dah sambut COVID ni dah berapa lama Dah dekat-dekat setahun dah ni. Dah setahun dah pun, dah setahun. PKP kita 18 Mac ni, bulan depan genap setahun. Jadi malam ni saya pun sikitlah kesempatan nak bercakap sikit tentang COVID. Pada saya, COVID ni adalah bala daripada Tuhan, yang mana kita nak kena muhasabah. Dengan COVID ni datang, terzahir pelbagai sifat-sifat manusia. Jadi orang kata, kita tak peduli lah orang nak kata ni agenda barat ke, kuasa-kuasa besar nak berperang ke, itu hal dorang lah. Yang kita nak cakap ni hal dalam negara kita. Yang mana kita kena fikir lah, COVID ni, kalau orang Islam, dia kena percaya pada rukun iman yang ke-6. Kan? Itu untuk orang Islam lah. Iaitu apa? Tentang qada dan qadar. Terima yang tak baik, kena terima yang baik. Itulah rukun Islam yang ke-6 tu. Jadi COVID ni bala. Orang nak kata peperangan antara kuasa-kuasa besar, agenda Dajjal lah, agenda inilah, agenda itu lah, lantak pi lah. Sekarang ni kita nak sambut dia ni macam mana? Apakah kita nak sambut dia dengan merosakkan diri kita keseluruhannya, nak merosakkan institusi kita keseluruhannya? Kita yang bawa, kita yang fikir, kita yang nak hala benda ni ke mana sebenarnya. Jadi saya nak kupas sikit daripada pandangan yang agak berbeza sikit lah. Kan, selama ini dengar orang cakap COVID macam ni, macam tu. Pertama sekali kita kena letak benda ni adalah bala daripada Tuhan. Yang nak selesaikan juga adalah kepada Tuhan juga kita kena bermohon. Kita kena bermunajat kepada Tuhan. Kan? Jadi kena kembalikan betul-betul. Biar orang kata nampak murakabah tu nampak kepada Tuhan. Kalau kita tak letak benda ni, kita tak cakap tentang murakabah, ini jadi seluruh orang dia akan menggelabah. Sebab yang penting adalah penguasa sekarang. Kerajaan sekarang ni, dia nak sambut COVID ni macam mana? Sebab sebelum ni kita banyak pakai otak logik kita. Asyik pakai otak logik, pemikiran logik, tak habis-habis logik saja. Tapi kebergantungan kita kepada Tuhan, kita buat endah tak endah. Padahal kita ni letakkan Islam ni adalah agama rasmi dekat negara kita. Nampak tak? Jadi ini yang saya nak bertukar fikiran. Sebab dah lama dah saya nak buat video ni, menunggukan satu benda, kadang-kadang dah sampai fikir macam-macam. Semakin hari kita tengok, makin macam-macam. Cuma Alhamdulillah hari ni kita dengar berita baik sikit dah. Masjid ada beberapa negeri dah start buka. Tadi pun PM dah umum, KL pun dah boleh buka. Okeylah, Alhamdulillah lah. Kan? Jadi macam kita rakyat Malaysia sekarang ni, kalau kita nak letak sekarang ni rukun negara ni apa? Kepercayaan kepada Tuhan yang pertama. Jadi dekat Malaysia ada 3 agama yang besar, 3 kaum yang besar. Iaitu orang Melayu, dia anut agama Islam. Orang Cina anut agama Buddha. Orang India anut agama Hindu. Ini dah jelas lah. Sebab P. Ramlee pun dulu dah cakap benda ni lama lah. Sebab tu dalam filem-filem P. Ramlee yang lama-lama dulu banyak dia kaitkan 3 bangsa ni. Duduk sekali, aman damai, masyarakat majmuk.
Banyak dia dah ajar dah. Itu namanya seni dalam kehidupan masyarakat majmuk. Okey, kita lupakan kisah tu dulu. P. Ramlee ni nanti dulu. Okey. Sekarang ni kita nak tahu, kita dah nak sambut bulan Rejab. Bila target masjid-masjid ni boleh buka seperti biasa seluruh negeri? Kena seluruh negeri lah. Kan, sekarang Alhamdulillah dah ada beberapa negeri yang dah buka. Kita nak tunggu lagi beberapa negeri. Mudah-mudahan dengan kedatangan bulan Rejab ni dah beri untuk orang pergi masjid, untuk orang nak beriktikaf dalam masjid, dah beri kelonggaran. Sebab apa saya cakap bulan Rejab? Bulan Rejab ni bulan Allah. Dalam bulan Rejab ni ada satu peristiwa yang orang Islam biasa dengar. Iaitu apa dia? Adalah amalan bulan Rejab ni apa dia? Dia ada Isra' Mi'raj. Bila Isra' Mi'raj tu dia cakap apa? Ada amalan-amalan yang kita nak buat, yang kita kena mengingati kisah-kisah Nabi ni macam mana. Nak pergi jumpa kat atas tu Isra' Mi'raj ni untuk apa? Nak ambil amalan semayang. Jadi semayang, itulah kebergantungan kita kepada Tuhan. Dan ini amalan yang paling besar. Semayang semua orang tahu, tiang. Yang lain-lain tu amalan juga, tapi yang fokus pertama adalah tiang. Sebab tiang ni nak buat rumah, tiang kena ada. Kalau tak ada tiang, tak panggil rumah. Kena tiang tu kena tegak lah berdiri. Kan? Mana ada tiang tidur? Tak ada. Tiang dia kena tegak. Sebab tu banyak huruf dalam alif bata ni, yang satu je tegak. Huruf alif nama dia. Jadi alif ni pula kalau diberikan baris, dia ada alif atas A, alif bawah I, alif depan U. Kita duduk kat atas pun kena ada agama, kita duduk kat bawah pun kena ada I gama, kita nak maju ke depan pun kena ada U gama. Jadilah A, I, U. Ni nak sambut bulan Rejab ni. Bila boleh bagi kita satu target tak? Satu Rejab ni boleh buka. Ataupun kita dah usaha tak dapat satu Rejab ni, bila? Satu Ramadan. Satu Ramadan ni kena buat munajatnya lain, ininya lain. Beri keizinan kepada rakyat-rakyat yang orang Islam ni masuk masjid. Dekat situ baru datangnya pintu-pintu rahmat. Ini kita tutup keseluruhan rumah-rumah Allah ni, kita tutup. Rahmat ni dah tak ada, bala lagi bertambah. Rejab. Dah lepas Rejab bulan apa? Bulan Syaban. Bulan Syaban ada apa? Ada Nisfu Syaban. Nisfu Syaban ni pun banyak juga jadi pertikaian. Macam saya dah ulama-ulama lama dah tulis ni, kita tak berani nak pertikaikan lah. Kan? Yang tulis tu pun bukan kecil-kecil anak punya ulama. Syekh Ahmad Patani dalam kitab dia Badai Az-Zuhur. Kan? Jadi alim kat Mekah tu, jadi penasihat kepada Sultan Abdul Hamid Asani. Macam saya, orang jahil, saya tak berani nak salahkan ulama yang besar-besar ni. Jadi kita dengar cerita-cerita ulama ni pun, bukannya kita dengar tak ada bukti. Ada kitabnya, ada manuskripnya, ada sejarahnya. Bukannya nak reka-reka cerita, nak dengar lalu mimpi sana, mimpi sini, bukan. Saya tak nafikan ada yang melalui mimpi tu, ada jugalah. Bukanlah kita tolak semua, tak. Tapi ini benda ada fakta. Fakta macam mana? Fakta bertulis ada, manuskrip ada, buku ada, kitab ada, semua ada. Sejarah itu telah tertulis. Dan kita tahu orang dulu ni buat kitab bukan dia nak banggakan diri, bukan dia nak besarkan diri, tak. Dia adalah sebab dia cinta pada agama dia. Semata-mata lillahi ta'ala. Jadi itulah jasa-jasa para ulama-ulama kita alam Melayu yang terdahulu. Habis bulan Syaban, kita ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni memang bulan kita lah. Ada peristiwa apa? Peristiwa Lailatul Qadar yang dirahsiakan tarikhnya. Jadi 3 bulan ni dia ada peristiwa yang tersendiri. Bulan Rejab dia ada Isra' Mi'raj. Bulan Syaban dia ada Nisfu Syaban.
Yang mana kita tahu suruh doa, baca Yasin 3 kali, minta rahmat, minta panjang umur, minta diangkatkan bala. Dan bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang dirahsiakan tarikhnya. Jadi kita nak tahu sekarang ni, masjid ni bila yang betul-betul boleh digunakan sepenuhnya sebagai usaha kita. Ini yang nak kena letak kebergantungan kita kepada Tuhan. Boleh beramal kat rumah tapi suasana tak ada sekarang. Kesian orang tua-tua, orang dah 70-an, 80-an, yang diorang ni sebelum ni dengar azan je pergi masjid. Dengar azan je pergi masjid. Dia tak ada masa macam kita nak tengok telefon, nak buka Facebook ke WhatsApp ke, tak ada masa. Ini orang tua-tua dah ni. Yang 70-an, 80-an, 90-an. Dengan harapan dia nak habiskan umur, dia nak banyak nak pergi masjid. Tapi naik kita tutup masjid. Kan? Mungkin time dulu dia tak sempat nak pergi masjid, dah tua baru nak bertaubat. Dah terbuka hati dia nak pergi masjid, kita tutup masjid pula. Tu pada orang tua-tua. Macam kita yang tak berapa nak muda, tak berapa nak tua ni, biasa-biasa lagi dah. Lagi satu, kesian dekat kanak-kanak sekarang. Kanak-kanak bila dah tak pergi masjid, lama tak pergi, jiwa-jiwa ni pun dia tak ada terikat dekat masjid dah. Besok dia lalu masjid, tak ada apa dah. Kan, dia lalu masjid tak ada rasa apa dah. Dia ingat ni apa, muzium ke, apa ke, tak pergi pun tak apa. Dekat situ akan hilang pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rahmat tu akan hilang, akan dicabut. Sikit demi sedikit. Ini yang saya nak berkongsi. Kan? Jadi selain pada tu, yang saya nak cakap sekarang ni, ialah kita kena ada target macam mana. Bila sekarang ni, sampai bila? Nak tunggu setahun? Nak potong kek ni, sambut PKP 18 Mac ni, nak potong kek 18 Mac, kita sambut PKP umurnya setahun. Ataupun nak biar masjid ni terus tutup sampai kiamat. Cuba bagi satu target kita. Bila ni pemerintah ke, Perdana Menteri ke, Sultan ke, Agong ke, bila yang kita boleh tengok. Sebab sekarang ni rakyat dah makin stres sekarang. Yang menyaga banyak jatuh, yang kedai tak boleh buka, kedai makan kena tutup, kena pulang kedai, tak mampu bayar sewa. Dalam satu masa kita sekat pula orang. Orang dah biasa pergi masjid, tiba-tiba tak boleh nak pergi. Kanak-kanak dah biasa bermain-main kat masjid, sekarang dah tak ada. Orang tua lagi kesian. Kadang-kadang dah dengar azan pun dia dah start pergi, nak pergi. Tapi kita kena alang dia. Kena cakap ni tak boleh pergi masjid sekarang. Sebab dia bukan macam kita tengok Facebook, tengok WhatsApp. Ini orang-orang dah warga emas yang 80-an, yang cukup-cukup emas punya, bernilai punya emas. Nampak? Jadi itulah yang kita nak bercerita sekarang ni. Kan? Kita tak kisahlah orang nak kata ni agenda Dajjal ke, agenda apa ke. Kita percaya benda tu. Kan? Memang ada, memang percaya dunia ni dah hujung zaman. Jadi fitnah-fitnah macam-macam ada dalam agama sekarang. Itulah, fitnah-fitnah dah macam-macam ada berlaku. Sikit demi sedikit. Sebab dulu saya pun dengar orang alim banyak cakap, dia kata Islam ni akan rosakkan dengan 3 perkara. Pertama adalah pemakanan. Kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah perubatan. Jadi 3 benda ni sekarang ni betul-betul dah menghancurkan agama kita. Melalui 3 benda ni dah betul-betul menghancurkan agama kita. Pendidikan yang paling mudah sekali kita tengok. Pendidikan ni bila dijajah otak-otak kita ni, diletakkan dalam hati kita adalah penghancuran akidah yang pertama. Bila akidah hancur, habis. Penguasa, tokoh-tokoh perubatan, tokoh-tokoh pendidikan, banyak dah tak ada akidah sekarang. Peniaga, tak ada akidah. Banyak yang tak ada akidah sekarang. Kepala-kepala NGO, macam-macam NGO ada. Kan? NGO sekarang yang ada, dia punya tumbuh macam kena petir lepas hujan kan. Tumbuh macam-macam NGO. Tumbuh cendawan. Umur pun macam cendawan juga. Sekejap dia tegang, lepas tu layu. Buka lagi NGO lain.
Jadi ni tak habis-habis, buka tutup. Begitu juga lah dalam grup WhatsApp. Membebel banyak dalam grup WhatsApp ni. Buka grup WhatsApp, bubar grup WhatsApp. Buka grup WhatsApp, bubar grup WhatsApp. Kan, kerja sebab apa? Asyik berborak je tak habis-habis. Ni yang banyak berlaku sekarang ni. Jadi kita banyak buang masa je sebenarnya. Benda ni, isu ni adalah kecil saja sebenarnya. Mati, semua orang mati. Yang mati banyak ni sebenarnya mati aksiden jalan raya. Sekarang ni kematian memang turun. Yang kita hari-hari dapat report ni sebab COVID. Tapi kalau dibandingkan peratus kematian tu, dia masih rendah lagi pada tahun-tahun yang lepas. Mati tak kisah, muda, tua. Tapi kata-kata yang mati sebab COVID ni, orang tua-tua je mati. Orang dah ada penyakit. Kan? Orang ada penyakit. Jadi itulah yang sebersikit saya nak cakap malam ni. Kan? Orang kata apa, ni datang lagi. Yang macam saya cakap tadi tentang perubatan. Perubatan ni tentang apa pula? Nak dibuat tentang vaksin. Vaksin ni dah lama dulu pun dah ada dah. Orang nak pergi Mekah, dulu pun saya ingat 20 tahun, 25 tahun lepas tu dah sibuk dengan agenda vaksin ni. Cara dia senang je, dia cakap vaksin nanti duduk Mekah boleh ibadat lama-lama, tak kena penyakit. Kan, sampai dulu yang awal-awal dulu ada vaksin yang dikatakan adalah yang dikatakan daripada som-som babi tu. Kita tak tahulah siapa yang terkena. Sebab tu kadang-kadang kita heran juga balik haji perangai macam-macam. Pergi haji 10 kali, balik haji macam-macam perangai. Berebut tak tentu pasal. Ni banyak pelik-pelik sekarang ni. Sebab bila kita makan benda pelik-pelik masuk dalam tubuh kita, perangai kita pun jadi pelik-pelik. Cuma saya tengok tadi pengumuman daripada PM siang tadi yang pasal vaksin ni pun, yalah memang betul nak disuntik, nak diapakan lagi. Kita tak ada suntik kan, mungkin kena saman ke, kena tangkap ke, kena apa ke, macam tak boleh masuk masjid sekarang. Semua terpaksa guna penguasa kan. Sekarang orang masuk masjid tak ikut SOP, kena tangkap. Dulu orang tak pergi masjid, tak sembahyang Jumaat, tak ada apa-apa. Lepas ni kena pergi check kan siapa tak sembahyang Jumaat, polis pergi tangkap. Pergi tangkap. Yang mana dulu banyak sembahyang Jumaat, time rehat Jumaat 2 jam, lepak karaoke. Tengah-tengah bandar kan. Kita bukan tak tahu. Tak kisahlah nak karaoke ke apa ke. Tapi lepas ni tolong muhasabah. Kalau sekarang orang masuk masjid semua boleh check, Jabatan Agama semua boleh turun, nak patuh SOP, nak ini. Sekarang ni orang langgar, orang tak pergi sembahyang, boleh tak pergi tangkap? Pergi tangkap. Macam mana? Jadi ni yang kita nak kena buat satu persatu. Saya betul-betul terkesan bila mana Ketua Pengarah Kesihatan nak minta bukti. Perubatan Islam ni apa bukti? Sekarang ni kita nak persoalkan bahawa vaksin ni pun apa bukti kebaikan dia? Dah macam-macam kita dengar dah. Masuk dalam badan ni dah macam-macam yang negara-negara luar pun kita dengar. Ni kita nak tunggu dekat negara ni. Sepatutnya disuntik dulu kepada ahli-ahli parlimen tu. Orang-orang politik ni suntik dulu. Kita bagi tempoh bertenang 2 bulan kita tengok. Atau 3 bulan kita tengok perubahan pada dia. Sebab yang buat masalah ni sebenarnya daripada pilihan raya Sabah. Hari tu kes kita dah turun dah okey dah terkawal dah. Kan balik pada Sabah jadi macam-macam, mencanak naik. Termasuk dengan Menteri Agama pun balik pada Sabah kena COVID. Jadi ni Tuhan nak zahirkan. Kita sebelum ni kita bercakap, kalau tempat ni ada bala wabak penyakit, kita jangan pergi. Yang kita tak pasal-pasal nak pergi sana, nak adakan pilihan raya. Pilihan raya pun dekat Sabah. Yang nak mengundi orang Sabah. Ni dah macam mana? Dah Semenanjung pula tak boleh nak bergerak ni. Kes kita jangan ingatlah 3,000, 4,000, 5,000, 3,000, 4,000, 5,000 tu biasa lah sekarang.
Nampak? Dulu kita cakap ayat Quran. Kita cakap, nanti malulah agama kita. Dulu time tabligh dulu beria-ia pergi tangkap. Pergi cari Umar, pergi apa semua. Sekarang pergi tangkap. Yang mana langgar SOP ni apa semua ni, yang ahli-ahli politik ni, suruh kita jaga-jaga, yang diorang lepas ni press conference semua boleh rapat-rapat, pergi tangkap. Sebab kat situ lah sebenarnya virus ni tersebar. Bila dah tersebar, yang jadi mangsa masjid. Yang jadi mangsa sekolah. Ini semua adalah agenda-agenda melalaikan umat. Kita ada masalah, kita banyak minta dengan Tuhan. Ini sekarang dah terbalik. Kita ada masalah, kita jauh diri daripada Tuhan. Jadi macam dalam Malaysia ni, semua agama ada Tuhan dia lah. Yang agama-agama sebab rukun negara kepercayaan kepada Tuhan. Jadi orang Islam ada Allah Ta'ala. Yang bukan Islam dia sendirilah. Itu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita ada cara tersendiri. Kalau dalam perubatan Islam pun bukan semua benda ada tulis. Benda yang tak nampak di mata kasar. Jadi kita nak bergantung semata-mata dengan mata kasar. Jadi kena nampak Tuhan lah. Kan, perubatan Islam memang dah ada. Cuma sekarang ni yang terlebih pandai orang sekarang ni jual nama agama. Sebab akidah lah tak ada. Orang nak buat perubatan ni kena bayar sekian. Dia kata nanti dia pun tak ada makan. Itu sebenarnya dia tu lah tak ada akidah. Ustaz-ustaz dulu semua berubat, mana ada gila nak minta duit ni, tak ada. Ikhlas berapa nak bagi. Yang sekarang sibuk nak buat ini kena bayar sekian. Yang buat itu kena bayar sekian. Kalau tak ustaz tak makan, dia kata. Itu adalah ustaz-ustaz yang tak ada akidah. Ni sebab dah rosak akidah sekarang ni. Ustaz-ustaz banyak rosak dengan akidah. Minta maaf saya cakap lah. Sebab saya tengok dah berjumpa orang dah macam-macam. Yang buat perubatan ni konon-kononnya. Ni kena bayar, ni kena bayar. Tak. Nabi tak pernah ajar pun benda macam tu. Nabi doakan dekat air pun tak ada nak minta apa pun. Semua lillahi ta'ala, sedekah ke apa ke. Jadi yang rosakkan agama ni adalah orang kita. Kita tak payah cakap orang lain nak rosakkan agama kita. Macam mana orang-orang lain nak respect agama kita, sedangkan kita sendiri merosakkan agama kita. Merosakkan nilai-nilai murni dalam agama kita sekarang. Nampak tak? Satu persatu Allah Ta'ala tunjukkan. Sebelum ni kita berebut kat masjid, kita berjual beli dalam masjid, ustaz datang bawa ceramah. Ceramah lepas ceramah nak jual produk ini, nak jual produk itu, macam-macam dalam masjid. Sekarang masjid dah tutup, sendiri fikir. Jadi ada hikmah juga. Bagi clear semualah. Ni ada orang masjid pula, bangga, masjid ni penuh, masjid ni kapet tebal, masjid ni pembangunan bagus, masjid ni ramai, masjid ni sekali datang 10,000 orang. Ni nak kena fikir, kita jangan bangga, kita jangan nampak diri kita. Semua segalanya adalah daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bagi pun ada sebab. Setiap benda yang berlaku ni pasti ada hikmah, ada sebab. Yang kita nak kena fikir betul-betul. Itulah yang pentingnya murakabah ni. Biar nampak Tuhan, jangan nampak diri kita. Kalau selagi nampak diri kita, keakuan, terus-meneruslah kita jadi macam ni. Sebab sekarang ni banyak yang menjual agama, menipu dalam agama, terlalu banyak. Terlalu banyak tuan-tuan, puan-puan. Kan? Saya pun cakap ni sebab saya pun bukan sempurna, saya pun bukan orang baik. Kan? Saya pun masih lagi tengah belajar lagi. Banyak lagi salah silap saya buat. Banyak lagi. Jadi sama-samalah kita ingat meningati sekarang. Jadi mudah-mudahan ada masjid ni dapat dibuka macam biasa. Kita tengoklah ni berapa negeri dah buka. Mudah-mudahan kes ni makin turun. Kita doalah banyak-banyak. Kita haraplah dengan Tuhan banyak-banyak macam mana. Siapa lagi kita nak harap? Kan, kalau bukan Tuhan je.
Itulah. Nak kena harap sungguh-sungguh. Jangan ni ada boleh, yang sana boleh ramai, yang sini tak boleh ramai. Pasar raya buka, masjid tutup, sekolah tutup. Nak naik basikal boleh, nak ni tak boleh. Jadi ni semua masalah ni yang orang katakan double standard. Kalau PKP nak buat, semua sekali. Jangan separuh-separuh je. Sana boleh, sini tak boleh, ni apa benda. Jadi dah je fitnah orang kata, oh ni kuman merebat dalam masjid dia. Dulu awal-awal dulu kita cakap, oh semua keluar hadis, tempat ni ada wabak penyakit, kita jangan dekat, kita jangan ni. Sekarang apa nak jadi? Siapa yang buat masalah sekarang ni? Ahli politik punca. Sebab dulu, kini dan selamanya kita tak letak Islam ni kat tempat dia. Saya minta maaf cakap daripada, sebab tu saya bebas nak kritik. Zaman UMNO pun saya boleh kritik, zaman PH pun saya boleh kritik, zaman PN pun saya boleh kritik. Saya tak terikat dengan siapa-siapa. Prinsip saya senang je. Betul, saya kata betul. Salah, saya kata salah. Tak kira lah daripada kerajaan mana. Sebab tu dulu saya pernah jemput, saya pernah nak buat muzakarah 3 Abdullah. Saya pernah jemput Datuk Seri Jamihir. Saya pernah jemput Datuk Mujahid. Saya pernah jemput Datuk Dr. Zulkifli. Jom kita bermuzakarah, kita fikir tentang Islam. Hala tuju Islam kat negara ni macam mana. Jadi sekarang ni bila datang macam-macam, contoh dulu didatangkan Ayah Pen. Jadi kalau kita pandang tak baik lah. Tapi kalau kita pandang Ayah Pen ni ada baik juga. Baik macam mana? Dia cakap dia kerajaan langit. Pada saya ada baik juga Ayah Pen ni. Sebab bila dia istihal tu, berapa lama masa kita nak tangkap dia? Sedangkan dia dah jelas-jelas dia mengaku dia Tuhan kerajaan langit. Berapa lama masa Jabatan Agama nak tangkap dia? Hingga kan dia dah tersebar pengikut-pengikut je. Bukan sikit-sikitnya pengikut ni. Kat Bali, kat Indonesia, kat sana sini, Batu Cape, semua penuh. Sekarang terbaru, Ibu Yati. Jadi Allah Ta'ala hantarkan orang macam ni, supaya kita kena bermuhasabah, kita fikir. Kelembapan kita mengambil tindakan ni berbahaya. Sebab macam ni dia akan terus menerus, dia akan cari follower. Sebab sekarang orang ramai nak mudah, nak cepat. Tengok ajaran baru sikit, dah masuk, okey, senang. Sesuai dengan jiwa, dia pun terima. Dia rasa ini lagi mudah, semayang perempuan pun jadi imam, macam Aminah Wadud, dia rasa selesa, dia ikut. Kalau dulu geng-geng Syiah dulu, semayang, boleh jamak, okey, ikut. 24 jam boleh jamak. Melayu ni banyak terserap air sekarang. Cepat sangat terserap. Yang paling dia suka sekali apa? Nikah muta'ah. Dia create ikut nafsu dia. Dan kita pun kalau tak ada pegangan, tak ada akidah, kita pun akan hanyut. Sebab kita akan rasa, inilah jalan yang benar, inilah jalan yang mudah. Jadi ni kena banyak-banyak doa. Zaman ni rosakkan agama bukan orang lain. Islam ni akan dirosakkan dengan orang Islam. Jadi tu yang kita nak kena fikir betul-betul sekarang. Ni vaksin ni macam mana? Adalah penjajahan pemikiran. Inilah vaksin ni sekarang. Apa yang kita nak jadi sekarang? Kalau semua disuntik, dari segi bahan yang dikatakan kita pun tak tahu sekarang ni macam mana. Kita pun tak tahu sejauh mana keberkesanan dia. Sebab tu saya kata tadi, cucuklah dekat ahli-ahli parlimen ni, ahli-ahli politik ni, cucuk dulu. Kita tengok 3 bulan ke 6 bulan ke, kita tengok apa jadi pada diorang ni. Sebab yang berborak, yang bercakap orang politik je. Yang berborak tak habis-habis ni orang politik sekarang. Tak apalah, borak-borak ujung bulan cucuk-cucuk ada. Kan? Ujung bulan cucuk ada keluar. Macam kita yang menjaga tepi jalan ni, yang jual ayam ke, jual kambing ke, jual daging ke, jual apa pun. Ni kalau tak ada kerja, nak cucuk kat mana sekarang?
Bantuan dulu pun Cik Kiah pun ke sana kemari pun dah apply macam-macam pun payah agak nak dapat ni Cik Kiah. Kan? Jadi kesan COVID ni berapa banyak dah. Kalau kita fikir-fikir, negatif ni berapa banyak sekarang. Jadi kisah vaksin ni kita ikutlah macam mana. Jangan petikaikan perubatan Islam. Nak minta fakta, nak minta bukti. Ini masalah sebenarnya. Dari segi akidah, kata-kata sebegini cukup bermasalah. Semua bangsa ada perubatan dia. Orang Islam ada perubatan Islam. India dia pakai Ayurveda dan lain-lain. Kalau orang Cina dia pakai seseh. Dia ada tabib Cina dia. Rata-rata semua ni pakai herba-herba. Tumbuh-tumbuhan yang Allah Ta'ala jadikan sebenarnya semua adalah berkhasiat. Jadi kita nak kena bagilah peluang. Jangan kita cakap, oh mana bukti, mana fakta. Tak kena lah cakap macam tu. Sedangkan kita kena minta kebergantungan kita kepada Tuhan ni. Apa usaha kita sekarang? Orang nak usaha cara perubatan Islam, bagilah laluan. Jangan paksa semua orang nak kena ikut WHO, nak kena ikut vaksin. Kita tak tahulah sejauh mana, kita tunggu dan lihat lah. Sebab dulu pergi haji pun nak kena cocok, macam-macam nak kena cocok. Pergi umrah kena cocok. Kita pun tak tahu apa yang dia cocok kat kita. Jadi kita kena fikir-fikirkan macam mana kan. Kita boleh namakan lah kluster ini, kluster itu, macam-macam kluster kita boleh namakan. Satu je saya nak bagi tahu, mudah-mudahan kita ni taklah tergolong dalam kluster yang jahil pada agama. Kalau kita dah duduk pada kluster jahil pada agama ni, ini memang undang masalah. Sebab agama ni cara hidup. Hidup apa pun masalah semua ada dekat agama sekarang. Semua jalan penyelesaian ada dekat agama. Kembalilah kepada Tuhan. Kan? Kembali sungguh-sungguh. Jangan kita cakap kat mulut, hati kita lain. Orang politik banyak cakap kat mulut, hati lain. Dan bab kata pepatah, ada udang sebalik batu. Kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala, dia akan dengar doa-doa orang yang dizalimi. Kalau dulu orang banyak takut dengan doa-doa orang alim. Salah satu doa yang power ni adalah doa orang-orang yang dizalimi. Sekarang ni kita amat payah nak cek orang alim. Sebab orang alim pun banyak terpalit dengan riba ni. Banyak cinta pada dunia. Nak rumah besar, kereta besar, bergelumang dengan riba. Banyak sekarang. Ngaku orang alim. Ngaku orang alim. Tapi banyak sangat nak duduk dekat riba. Itu masalah sekarang. Jadi tu yang sekarang ni kita pun banyak masalah. Kita ahli-ahli agama kita pun macam-macam PL dah keluar. Tuhan dah zahirkan. Kau cakap macam-macam pasal agama, keluarlah macam-macam. Menzahirkan diri kita. Jadi kita nak kena ingat lah. Sebab benda agama ni bukan benda main-main. Agama ni benda yang suci. Perkara yang suci yang tidak boleh kita nak main-mainkan untuk kapasiti diri kita. Kita nak mileage kita dalam politik ke, kita nak jadi pemimpin ke, jangan bawa main benda agama. Lambat dengan cepat pasti terzahir. Tak kisahlah menteri ke, siapa pun lah, pemimpin NGO ke, siapa pun. Baik kita pun sendiri sebagai ketua keluarga yang kita nak kena selamatkan anak kita, isteri kita. Kalau kita pun bawa jalan tak betul, Allah Ta'ala akan tunjukkan diri kita. Ni yang saya cakap di balik cermin mimpi ni, aku melihat engkau, engkau melihat aku. Hari ni saya bercakap depan telefon. Saya bercakap dengan diri saya pandang muka saya dalam telefon ni. Dan juga saya nak share pada kawan-kawan saya. Ini pandangan saya tentang COVID ni sekarang. Sebab saya tengok dah macam-macam dah berlaku sekarang ni. Kita kesian tuan-tuan dekat orang tua-tua. Kita kesian dekat anak-anak kita sekarang belajar dalam norma baru. Kita kesian dekat guru-guru yang mendidik. Berapa banyak orang yang boleh buat kerja amal macam Ustaz Abid tu? Berapa banyak? Takkan semua dia nak fikir. Rimau dekat zoo dia nak fikir. Orang sana dia nak fikir, orang sini nak fikir. Ni terbaru Mota Senik cakap apa?
boleh bekerjasama dengan ahli politik nak salurkan bantuan. Sepatutnya ahli politik, ahli-ahli parlimen ni semua pergi jolok dana-dana dekat kerajaan tu, bawa turun bagi dekat rakyat-rakyat semua. Bukan nak orang lain yang buat dana collection ni bagi ke ahli parlimen ke ahli politik ke, nanti dia buat kertas kerja, apa jadi kita pun tak tahu. Pergi dana-dana yang atas tu gugur bawah, pergi bagi dekat, jaga kawasan masing-masing. Tak payah nak melangkau sana, melangkau sini, tak payah. Ahli parlimen dah ada kawasan masing-masing, jaga. Kan, kalau semua orang buat kerja, tak ada masalah. Ni masalah banyak memandai-mandai dalam agama. Tak kisahlah parti UMNO ke, parti PAS ke, parti PKR ke, parti Bersatu ke, apa benda pun. Saya daripada dulu, saya adalah parti gerakan. Tak gerak, tak makan. Saya berkawan dengan ahli politik macam-macam. Saya berkawan dengan pelbagai bangsa, Cina, India, Melayu, semua saya kawan. Sebab saya dulu sekolah campur. Memang dari kecil kita dah biasa bercampur dengan Cina, dengan India, dengan Melayu, dah biasa. Saya sekolah Taman Selayang dulu. Jadi ni yang kita nak kena fikir sikit macam mana. Kena fikir sekarang generasi akan datang ni jadi apa. Anak-anak kita terperap je nak tengok telefon, berpinau biji mata lah. Lepas tu mak bapak pun nak kena pantau juga. Tak pantau kan macam-macam yang dia tengok. Dia main game lain, ini lain, itu lain. Jadi sampai bila? Persoalannya sekarang sampai bila? Kita nak sambut Rejab, kita nak ada bulan Syaban, kita nak ada bulan Ramadan. Jadi bulan-bulan ni semua bulan-bulan baik dalam Islam. Dan ada amalan-amalan yang tersendiri. Kita mohonlah sama-sama dengan Tuhan. Dan kita mohon. Dan saya percaya boleh buat. Kalau kita bersatu hati, kita buat betul-betul, jalankan amanah dengan sebaiknya, insya-Allah kita boleh buat. Cuma jangan memandai-mandai dalam agama ni, tolong. Kan? Sebab macam-macam ada sekarang ni. Baik kita ada imam muda, ada imam tua, pencetus rumah, para da'i, ustaz lama ke, ustaz baru ke, macam-macam. Ada. Dulu kecil-kecil kita suka tengok tu rancangan mengaji tu. Bapak pada Datuk Jalaluddin Hasan. Dia bawa jalan betul. Ujungnya pun betul. Dia bukan nak kejar glamour, bukan nak kejar apa. Dia ajar ngaji je. Sampai ujung akhir hayat dia. Jadi itu sebagai contoh lah saya kata. Kan? Banyak lagi lah yang kita kena muhasabah benda ni. Dan sebagai akhirnya saya nak tutup kata-kata saya pada malam ni. Saya nak ambil kata-kata daripada Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim yang beri tarikh kemerdekaan Tanah Melayu 31 Ogos 1957. Syekh Abdullah Fahim juga merupakan guru kerohanian P. Ramlee, seorang insan yang saya kagumi, seniman agung dunia Melayu. Itulah Ayahanda P. Ramlee. Kata-kata dia apa? Tuhan akan gantikan satu bangsa lain untuk takbir tanah Melayu ni. Kalau orang Melayu ni buat benda tak betul, kan, Tuhan akan gantikan satu bangsa lain untuk mengajar Islam kat sini. Jadi itulah saya punya sikitlah celotehan saya. Minta maaf pada semua. Minta maaf. Ni saya pun dah PKP tak ada apa nak buat, duduk rumah. Jadi malam ni saja ada masa sikit, kita santai-santai berfikir dari sudut berbeza. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.